Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر wa zakarallaha katsira. Firman Allah yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik di hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya, baik di dalam masa ia susah maupun di dalam masa ia senang. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati, lagi dikasihi sekalian ahli keluarga saya, yang dihormati lagi dikasihi ibunda yang tercinta, yang dikasihi adik-adik, yang dikasihi sahabat handai, terusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang sudi mendengar mau'izah yang cuba saya sampaikan sekadar yang saya mampu dengan ilmu yang ada, dengan kefakiran ilmu yang Allah berikan. Mudah-mudahan menjadi pengajaran pada diri saya dan ahli keluarga saya, dan menjadi pengajaran kepada sesiapa sahaja yang sudi mendengar dan ingin mencari ilmu untuk bekalan diri. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah beri rahmat kepada tuan dan perempuan sekalian. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum ini saya dah beritahu tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa jangan kita bergopoh-gopoh dalam sesuatu perkara, dalam sesuatu urusan, kerana gopoh itu daripada syaitan dan ketenangan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga sebut tentang pepatah Arab, fi ta'anni as-salamah wa fil ajalah an-nadamah. Hati-hati itu dia membawa keselamatan, dan sikap terburu-buru itu akan menimbulkan penyesalan. Tapi pada itu ada 5 perkara yang saya maklumkan, yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diberitahu oleh para ulama. 5 perkara ini kita kena segerakan, jangan kita tangguh. Yang pertama, semalam dalam sebelum ini saya beritahu tentang pertama,
menguburkan jenazah, mengembumikan jenazah kena cepat. Kemudian menyegerakan perkahwinan anak perempuan jika sudah ada jodoh. Yang ketiga, segera membayar hutang. Yang keempat, menghidang makanan. Segera kita menghidang makanan ataupun minuman kepada tetamu yang datang ke rumah kita. Dan yang kelima, kita bersegera dalam kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa-dosa kita. Dan saya bercakap sebelum ini tentang macam mana kita dalam perkara dosa, bertaubat daripada segala dosa. Saya fokus kepada itu dalam sebelum ini, dalam mau'izah sebelum ini. Di sini saya sambung sikit lagi berkaitan dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala dosa. Kerana dosa inilah yang akan memberatkan kita, akan menyusahkan kita selepas kematian kita. Yang amat menyusahkan kita. Sejak daripada nyawa kita dicabut, ketika nyawa kita dicabut, kemudian diangkat nyawa kita, dibawa roh kita, ditempatkan roh kita di satu tempat yang tak sama seperti roh-roh orang yang beriman, diletakkan. Kemudian ditempatkan pula roh kita tempat yang berbeza daripada roh-roh orang yang beriman. Kemudian pula di dalam kubur ada lagi satu yang lain, sisaan yang lain, pemberatan yang lain yang akan ditempuh oleh kita, oleh yang orang-orang yang berdosa. Maka sebab itulah dalam perkara taubat ini perlu kita sama-sama, termasuk diri saya, kita sama-sama ambil perhatian. Muslimin, muslimat yang rahmati Allah sekalian. Apabila kita bertaubat kepada Allah, pertama adalah kita menyesal terhadap perkara yang kita telah lakukan. Kita menyesal sungguh-sungguh. Apabila kita bertaubat, kita menyesal, kita ada penyesalan dalam diri kita, kita bertaubat sungguh-sungguh terhadap apa yang kita lakukan. Dan kita berjanji bahawa kita tidak akan mengulangi lagi. Kita meninggalkan segala perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan selama ini. Ini syarat bertaubat. Seperti mana kita tidak mahu diri kita dicampakkan ke dalam api neraka, seperti mana kita tidak mahu dicampakkan diri kita ke dalam api di dunia ini, seperti itulah kita tidak mahu diri kita terjebak dengan maksiat. Ini perasaan ini perlu ada dalam orang yang hendak mengubah diri dalam bertaubat kepada Allah, yang disebutkan dengan taubat nasuha. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Di antara syarat taubat nasuha, memang dia tak ingin lagi melakukan perbuatan yang dia lakukan dahulu. Bahkan dia merasakan bahawa kalau dia melibatkan diri dengan perbuatan itu, seperti seolah-olah dia mencampakkan dirinya dalam api. Mana dia takutlah. Kita orang nak campak kita dalam api di dunia ni pun kita takut. Seperti itulah. Dia tak mau lagi melakukan perbuatan dosa itu. Itu di antara syarat-syarat taubat nasuha. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Kemudian kita menunaikan segala fardu yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Karena mungkin semasa kita melakukan dosa, kita mengikut hawa nafsu dahulu,
kita meninggalkan banyak kewajipan-kewajipan yang Allah fardukan kepada kita. Fardu. Jangan fikir yang sunat lagi. Fardu itu, kita akan fikirkan tentang yang fardu yang diwajibkan kepada kita yang telah kita tinggalkan. Mesti kita kena qada balik. Buat balik. Yang sunat pun buat, tapi utamakan yang fardu, sebab itu yang wajib. Sunat ni dia tak menjadi satu dosa kalau kita tak buat. Buat dapat pahala. Tak buat tak berdosa. Yang kita tinggalkan yang fardu-fardu itu. Di samping itu, jika ada kita boleh buat yang sunat tu lah, baguslah. Tapi utamakan yang fardu apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunaikan kembali kewajipan-kewajipan yang Allah fardukan kepada kita dan Allah perintahkan kepada kita. Apabila kita ingin kembali kepada Allah, apabila kita bertaubat kepada Allah, seperti yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lakukan. Itu antara yang pertama. Kita menyesal, kemudian kita berjanji tak akan buat lagi. 3, meninggalkan buatan tu. Kemudian kita menunaikan kewajipan. Yang kelima, kita meminta halal. Kita meminta halal kepada orang yang pernah kita lakukan kesilapan atau kezaliman kepadanya. Termasuklah kita mengembalikan hak kepadanya, jika hak yang kita ambil itu masih ada pada kita. Ini kalau termasuk dalam hukukul adamiyin, hak antara anak Adam. Jika masih ada, kita bagi balik. Jika kita tidak ada, maka kita bayarlah. Ganti rugi itu kita jumpa dia. Bagi kita melakukan apa-apa, duit ke apakah kita ambil, kita menyesal. Sebab tak akan terlepas. Alhamdulillah lah, orang yang melakukan kesalahan itu masih ada. Kita masih boleh minta maaf. Jika berhutang berkaitan dengan duit, kita bayar baliklah. Jika kesalahan mengata itu, kita minta ampunlah kepada Allah. Dan kepadanya sendiri, minta ampun kepada Allah dan kepada hamba Allah itu sendiri. Tak payahlah kita bercakap kepadanya dalam perkara-perkara yang kadang-kadang aku lakukan begini. Tak payah. Kita sebut, kita minta maaf pun sudah, ulama kata sudah memadai. Aku minta maaf kepada kamu segala apa yang aku lakukan selama ini kepada kamu, sama ada sengaja atau tak sengaja. Aku harap engkau maafkan aku. Maka tak payahlah kita ceritakan satu-satu apa yang kita buat padanya. Tak payah. Itu sudah memadai. Dan dia kata, tak apa, saya maafkan segalanya. Itu sudah cukup. Baik. Jika kita sudah minta maaf, tiba-tiba orang yang hendak kita minta maaf itu tidak mahu memaafkan kita. Mungkin dia ingat lagi benda yang kita lakukan kepadanya dan dia tidak mahu memaafkan kita. Bagi kita, tugas itu telah selesai. Urusan kita itu telah selesai kepadanya. Kita dah meminta maaf. Itu dia, antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita minta maaf kepadanya itu telah selesai. Yang keenam, dalam kita nak bertaubat ini, dalam nak menyempurnakan taubat ini, kita melatih diri kita. Kita melatih diri kita, mendidik diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelan-pelan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nak bertaubat ni, makna dia sebelum ini kita dah antara yang melakukan maksiat, makna jauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita nak melakukan kebaikan, dia pelan-pelan. Macam mana kita mendidik diri kita dulu nak jadi jahat, dia bukan terus jadi jahat. Dia pelan-pelan bagi jadi jahat. Nak ke arah kejahatan tu, dia pelan-pelan jadi jahat. Akhirnya terus terlibat dengan jahat. Begitu juga dalam kebaikan, dia kena pelan-pelan pergi ke arah kebaikan. Jinakkan. Kalau satu hari dia boleh pergi semayang satu waktu, kemudian pelan-pelan 2-3 waktu, kemudian baca Quran lagi, satu muka surat, pelan-pelan meningkat. Kemudian dia mengikuti kuliah-kuliah yang ada
Begitu berkawan dengan orang-orang baik, pelan-pelan. Dia tak boleh mengejut. Akhirnya, insya-Allah, taubatnya itu akan jadi sempurna. Dan dia akan mendapat satu perubahan dalam diri dia. Ini disebut. Ini disebut. Kemudian yang ketujuh, kita memperbanyakkan istighfar dalam kehidupan kita. Istighfar. Nak menyempurnakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli da'in dawa wa dawa'iz dzunub al-istighfar." Nabi beritahu, likulli da'in dawa. Sesungguhnya bagi setiap penyakit itu ada ubat. Wa dawa'iz dzunub al-istighfar. Dan ubat bagi dosa itu ialah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ubat. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Inilah ubat untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pil. Inilah pil yang mujarab untuk kita istighfar, untuk kita nak menyucikan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata banyakkan istighfar. Dalam teladan kehidupan hidup kita, manusia hati yang paling bersih tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh manusia yang paling bersih hatinya di alam ini adalah nabi-nabi. Dan yang paling bersih antara nabi-nabi itu ialah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dia telah mendapat jaminan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dia telah mendapat jaminan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala sejak dia hidup lagi. Dia hidup di dunia ini lagi, dia sudah ada pengampunan. Dia sudah tahu tempat dia tu Allah letakkan dalam syurga. Mana lagi pula dia itu maksum, perangai dia pun baik. Allah tambah lagi dengan maksum, tidak ada dosa. Tapi liyaghfira lakallah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Allah kata, wahai Muhammad, dosa kamu yang dahulu dan dosa kamu yang sekarang, dosamu kamu yang akan datang, jika ada, seluruhnya akan dapat jaminan ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu nak menunjukkan kata Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah rakamkan dalam Quran, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampunkan dosa kamu ya Muhammad, sama ada dosa kamu sekarang akan datang, jika ada, Allah ampunkan dosa kamu. Allah memberi jaminan kepada kamu, Allah ampunkan dosa kamu yang dahulu, sekarang dan akan datang. Cuba kita lihat sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baginda telah mendapat jaminan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya melakukan kewajipan sembahyang? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tugas-tugas dakwah, menyebarkan Islam dan sebagainya? Tidak semata-mata itu, bukan itu semata-mata, walaupun itu memang antara yang dilakukan oleh Rasulullah dan itu adalah merupakan tugas Rasulullah. Tapi di waktu malamnya dan di waktu siangnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil masa satu hari, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 marrah, 100 kali.
Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100 kali. Dia mengambil masa. Dalam sehari semalam itu dia mengambil 100 kali untuk istighfar, minta ampun kepada Allah. Ayyuhan nas, Nabi sebut ayyuhan nas, tubu ilallah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah mi'ata marrah. Fil yaumi, setiap hari, mi'ata marrah. 100 kali. Sehari 100 kali Nabi buat. Sedangkan Nabi tidak ada dosa. Makna menunjukkan bahawa Nabi SAW adalah insan yang mulia. Walaupun dia dijamin oleh Allah akan syurga, diampunkan segala dosanya yang lalu akan datang, tapi masih juga dia minta ampun kepada Allah. Maknanya dekatnya diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kadang-kadang manusia, kadang-kadang setengah manusia kalau dia tahu kata dia masuk syurga di dunia ini, dia seronok. Namanya sudah ada di syurga, dia seronok. Dia lakukan ibadat. Kadang kata tak banyak pun tak apa, tugas lakukan yang wajib-wajib sebab namanya sudah ada di syurga. Nabi tidak. Walaupun sudah ada nama di syurga, dia tetap istighfar, minta ampun 100 kali sehari. Dia sedangkan dia tidak ada dosa. Maka sebab itulah kata ulama, jika Nabi mengambil sampai 100 kali, dan ada kata yang sab'ina marrah, ada kata 70 kali, ada 100 kali riwayat hadis, maka kata ulama, kita lebih lagi daripada Nabi SAW dalam istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita bukan maksum, kita bukan Nabi, kita adalah hamba Allah yang penuh dengan liku-liku kehidupan yang kita lakukan dosa, sama ada sengaja atau tak sengaja, lebih lagi kita lakukan. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. So kurang-kurangnya 100 kali. Sama dengan Nabi ataupun lebih lagi. Kita ambil dalam satu hari itu peluang, cari masa untuk kita istighfar, maknanya minta ampun. Ini diberitahu oleh hadis Rasulullah SAW, iaitu ubat untuk mencuci dosa kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan, pernah satu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, Iblis laknatullah pernah berkata, ahlaktun nas bidzunub wal ma'asi. Iblis mengatakan bahawa aku akan rosak serta hancurkan kehidupan manusia dengan menyuruh manusia untuk melakukan segala macam maksiat. Iblis akan menghancurkan manusia dengan menyuruh manusia melakukan segala kegemaran manusia. Apa kegemaran manusia yang manusia gemar untuk nak melakukan perkara-perkara yang boleh melalaikan manusia dengan maksiat. Dia akan digoda oleh iblis laknatullahi alaih supaya bergelumang dengan dunia maksiat tersebut. Akan tetapi iblis mengatakan, kata Rasulullah, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Akan tetapi manusia itu jadi sebaliknya pula. Apabila aku telah menggoda mereka, aku telah dapat menghanyutkan mereka, tiba-tiba mereka menghancurkan apa usaha aku lakukan itu. Sudahlah mereka terjebak dengan amalan yang maksiat yang aku dorongkan kepada mereka, tiba-tiba mereka berpatah balik. Mereka insaf. Mereka hancurkan segala harapan aku, kata iblis, dengan mengucap ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Mereka menyebut la ilaha illallah dan istighfar. Maka hancurlah cita-cita iblis nak menghancurkan anak Adam tadi. Kadang-kadang manusia dia tergolomang dalam maksiat,
Kemudian ada satu ketika timbul penyesalan, lalu dia, manusia itu beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah dan mengucap la ilaha illallah, hancur segala cita-cita iblis itu. Hancur. Inilah senjata yang mustajab dalam kita menghadapi cubaan, ataupun jika kita terpedaya dengan tipu iblis yang ingin menghancurkan manusia. Jangan lupa dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau manusia menghancurkan manusia, kalau iblis nak menghancurkan manusia, menggoda manusia dengan perbuatan manusia, dengan perbuatan melakukan maksiat, maka akan hancurlah segala tipu daya dia dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita juga patut menyedari bahawa di saat kita terdorong untuk melakukan maksiat, melakukan dosa, inilah perangkap iblis bagi membinasakan manusia supaya terjebak dengan hasutannya itu. Jangan kita ingat apabila dia dah kecewa dengan kita istighfar tadi, dengan kita mengucap la ilaha illallah, dia berputus asa daripada segala helahnya untuk nak menggoda manusia. Sebab dia tetap akan melakukan godaan kepada manusia. Dia tidak pernah berhenti. Helahnya, perancangannya tidak pernah berhenti sebab dia telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menggoda manusia. Kecuali Allah kata, orang-orang yang mukhlisin, kamu tidak akan dapat untuk menggoda hamba aku yang mukhlis, yang ikhlas. Iblis tetap mencari pelancangan. Katalah manusia tadi, dia insaf, kemudian dia istighfar. Kemudian jika dia lemah iman dia tidak mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencari guru untuk dia belajar mendekatkan diri dengan Allah. Ada lagi helah iblis untuk dia nak menghancurkan kita. Dia buat bagaimana? Dia buat langkah seterusnya. Dia kata ahlaktuhum bil huda wa hum yahsanuna annahum muhtadun. Ini perangkap dia. Perangkap ke arah maksiat dia tak boleh. Kemudian dia kata ahlaktuhum bil huda wa hum yahsanuna annahum muhtadun. Aku akan mempergunakan hawa nafsu mereka, kata iblis, sehingga mereka menyangka bahawa apa yang mereka lakukan itu sudah mendapat petunjuk. Ini antara lagi helah iblis. Dah kita berubah sikap, kita mendekatkan diri kepada Allah, kemudian dia main datang dalam perasaan kita bahawa kita lah yang dah baik dah. Kita lah orang yang terbaik, dah insaf. Dia semat dalam diri kita perasaan bahawa kita lah orang yang terbaik. Dia punya perasaan riak, ujub, semua mai. Dia boleh masuk belakang. Syaitan ini, iblis ini, dia boleh menggoda bukan saja orang yang melakukan maksiat. Orang yang melakukan ibadat pun dia boleh kacau kita. Dia boleh kacau orang tu. Sebab tu dalam perkara ini kita minta kepada Allah, minta berlindung kepada Allah dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah lindungi kita. Dengan kekuatan kita tidak mampu. Dengan hanya semata-mata dengan kekuatan kita tidak kita mampu untuk menghalang godaan ini. Kita mesti memohon kepada Allah bantuan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah daripada gangguan syaitan, dan aku minta mohon padamu ya Allah supaya mereka jangan menghampiri aku.
Itu disebut dalam Al-Quranul Karim. Kita kena minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan diri kita apabila kita nak pergi ke arah taubat ni. Orang yang maksiat, dia nak mendekatkan diri kepada Allah, maka orang itu masih baru. Kita kata masih baru dalam nak melakukan ketaatan, nak mendekatkan diri dengan Allah. Dia mai pula masuk dalam perasaan diri orang itu. Perasaan dia kata, dialah yang paling benar. Dialah jadi orang yang baik dah sekarang. Itu pun dikatakan tipu daya iblis. Kena faham. Kita kena tolak. Bukan makna dia bila datang perasaan itu, makna dia salah tidak. Tapi kita buang perasaan tu. Jangan layan. Perasaan tu jangan layan. Supaya tidak timbul kesombongan. Tidak timbul sifat riak. Tidak timbul sifat ujub. Buatkan, teruskan amalan kita lakukan itu. Jangan terhenti. Jangan terhenti dengan amalan perbuatan yang kita buat itu. Perasaan itu mesti ada. Kita tahu ini perasaan ini yang nak mengajak aku, kata akulah yang baik. Nak riak lah pada orang. Ini adalah permainan syaitan. Talbisul iblis. Tipu daya iblis. Ingat. Sesungguhnya pintar itu baik. Pintar itu baik. Tetapi merasai bahawa kita yang paling pintar adalah merupakan perkara yang tidak baik. Mengatakan bahawa kita benar itu baik. Tetapi jika kita mengatakan bahawa kitalah yang paling benar, itu tidak baik. Ini orang baik dah ni. Orang yang melakukan kebaikan dah. Tak salah mengatakan kita baik. Tetapi kita mengatakan bahawa kitalah yang paling baik daripada segala orang yang baik, itu salah. Kita mengatakan pintar. Anak saya pintar. Tak salah. Tapi jika kita mengatakan anak saya yang paling pintar, ataupun akulah yang paling pintar, itu merupakan satu tindakan yang tidak baik. Itu semua adalah mainan-mainan syaitan yang mengganggu jiwa. Dia ganggu kita macam-macam. Dia boleh masuk. Tak salah. Maknanya kita kena bersedia. Orang yang kerana orang apabila merasa sudah terlalu baik, terlalu benar, terlalu pintar, dia akan cenderung. Bila manusia itu dia ada perasaan mengatakan bahawa dialah yang paling pintar, dialah yang paling baik, dialah yang paling segala-galanya, maka dia mudah cenderung mengatakan orang lain itu tidak benar. Dia saja yang benar. Dia saja yang betul. Yang lain semua tak betul. Ini juga merupakan perangkap iblis. Sebab itu, kita kena jaga. Kita kena jaga dengan kalimah tahlil la ilaha illallah. Kalimah tahlil la ilaha illallah dan juga istighfar. Astaghfirullahal azim. Dua kalimah ini dawa, ubat, bagi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Dia akan mengampunkan segala dosa hamba-hambanya, segala kesalahan kecuali syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Tetapi Allah mengampun dosa selain daripada syirik. Segala dosa, sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di lautan. Jika dosa itu bukan dosa syirik, jika kita minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampunkan dosa kita. Jangan kita memperbodohkan diri kita. Dengan kita tidak mahu minta ampun kepada Allah, peluang yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa, tapi dia membiarkan dirinya berlarutan dalam dosa. Allah beri peluang semasa hidup ini, semasa nyawa kita belum sampai ke halqum ini. Allah bagi peluang untuk kita bertaubat, tapi dia tidak mengambil peluang. Jangan kita memperbodohkan diri kita. Bila sampai ke halqum baru nak minta taubat, maka pintu taubat telah tertutup. Jangan membiarkan diri kita berlarutan, berada dalam dosa.
Tidak rasa keinginan langsung untuk kita mengubah diri, untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi nafas kita tidak sampai ke tenggorokan di sini, sebelum sampai ke halqum di sini, selagi matahari tidak terbit sebelah barat, selama itulah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hambanya yang melakukan maksiat. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughayyir. Allah Subhanahu wa taala sentiasa menerima taubat seseorang hambanya sebelum nafasnya sampai ke halqum. Ini Nabi sebut. Rasulullah mengatakan innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughayyir. Allah akan mengampunkan dosa hambanya sebelum nafasnya sampai ke halqum. Ini ke tenggorokan. Tengkorak kita ni, ke tenggorokan ini. Apabila nafas sudah sampai ke tenggorokan, ke halqum, maka kita kata dosanya sudah terlambat. Sebab itu bila meninggal, apabila dekat nak meninggal, nyawa ni diambil ke ubun, dicabut daripada ubun, dari kaki naik ke atas. Sebab tu dia sejuk kaki, sejuk kaki. Kemudian dia pergi ke atas, makin ke atas. Dia diambil daripada ubun. Ada ruh yang tidak mau keluar. Dia berlari kata sendiri. Malaikat duduk di ujung kepala dia tu, tarik nyawa dia tu, nak mengambil nyawa dia, tak mau keluar. Dia lari dalam badan macam angin. Dia rata lari. Dia tak mau keluar. Dia pergi sendiri-sendiri, dia sembunyi sendiri-sini. Akhirnya malaikat tetap tidak akan pulang dengan sia-sia. Malaikat akan mencabut nyawa tadi dengan cara kasar. Orang tua dulu, kalau masa saya kecil-kecil dulu, dia kata macam tikar mengkuang, ditarik cara sonsang duri dia tu. Macam mana sakit dia, wallahualam lah. Orang buat tikar tu tahulah, orang yang pernah anyam tikar tahulah, duri mengkuang. Kalau kena duri tu cara sonsang, bagaimana? Dicabut nyawa tadi dengan cara kasar. Bila sampai ke halqum, dibiarkan nyawa itu duduk di halqum. Kemudian di situ dah dikatakan mata memandang. Tak boleh buat apa dah. Habis dah ni. Kaki, tangan, semua kaku lah. Pada masa itu memandang, orang tua kata memandang. Kalau dia boleh memandang lah. Kalau dah uzuk sangat tu tak payah dah lah. Pejam mata itu. Memandang ni kadang dia boleh tengok kiri kanan, tengok gitu. Taubat Allah tak terima dah. Kadang pernah, saya pernah terjumpa lah, dan saya sempat, dia pun orang baik. Memandang ini bukan saja orang yang melakukan maksiat. Memandang ni bukan juga orang yang melakukan maksiat. Orang baik pun dia memandang. Allah bila sampai nyawa ke sini, disimpan sekejap supaya dia memandang keluarga dia yang akan ditinggalkan, harta benda dia, rumah dia yang akan ditinggalkan. Dia tengok anak isteri dia, memandang. Dan kadang-kadang kalau dia tak memandang pun, dia duduk dalam keadaan memandang ni bukanlah dia pergi pandang kiri kanan tu, bukan. Jarang begitu. Memandang ni makna dia duduk dalam keadaan mata dia terbuka begitu. Terbuka. Memandang. Nyawa ada lagi, tapi di sini lah. Taubat telah ditutup. Pintu taubat telah ditutup. Pernah dulu orang baik,
Pasal saya mengajak Isabah dulu, selalu saya makan dan tidur, makan. Pasal bujang ni, dia rajin ajak pergi ke rumah. Bila ayah dia meninggal, saya pergi. Kemudian saya lihat bila sampai ajal dia, orang baik, selalu pergi surau. Bila sampai ajal dia, mata dia terbuka lagi. Terbuka, tengok. Dia boleh tengok saya dan tengok anak-anak dia. Tapi air mata dia keluar. Menitis keluar air mata dia. Menitis. Nak cakap tak boleh dah. Nak minum pun semua tak boleh dah. Dia tak boleh minum pun dah. Kita tahu dah habis dah. Umur dia nak habis dah. Ada tanda tu, ada tanda-tanda dah. Telinga dia apa semua tu. Hidung dia jatuh apa semua dah. Tapi dia masih boleh pandang dengan keadaan begitu. Kita tanya dia, boleh bisik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keluar air mata dia, menitis. Kita pun sedih kalau ada orang nak baik dengan kita ni. Tak lama selepas itu meninggal. Itu kita memandang tu. Jangan sampai peringkat itu baru nak menyesal kalau kata orang melakukan kebaikan. Jika orang itu melakukan kejahatan, lepas peringkat itu baru dia nak taubat, habis dah hidup taubat dia. Tutup buku dah. Yang saya lihat tadi ni orang baik. Saya menyangka baik atas perbuatan dia lakukan, orang baik, orang sembahyang. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah rahmatinya. Saya pun lama dah, banyak puluh tahun dah. Tapi berlaku. Melihat depan mata lah. Melihat depan mata apa yang berlaku itu. Keluar air mata dia. Inna Allah yaqbalu taubatal abdu ma lam yughayyir. Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai ke tenggorokan. Ini lah perkara yang perlu kita lakukan sebelum nyawa sampai ke pintu halqum, baru taubatlah kita. InsyaAllah saya akan sambung lagi kisah ini sebab ada lagi yang saya tulis ini banyak, panjang sikit. Jadi cukuplah sekadar ini sebab lagi nak subuh dah. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, apa yang nak diberitahu ini adalah nak menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita. Allah sayang kepada kita. Allah suruh kita cari bekalan. Allah suruh kita cari bekalan dalam kehidupan ini. Bukan maknanya apabila Allah suruh kita cari bekalan ini sampai kita bekalan untuk menuju ke akhirat, sampai kita melupakan tugas-tugas yang lain. Kerja kita, aku nak berhenti kerja gini, nak beribadah, tidak, bukan, itu salah, itu pahaman sesat. Segala kerja kita yang kita lakukan, baik apa sekali tugas kita, termasuk guru ke, termasuk polis ke, tentera ke, semua bidang tugas, termasuk yang mengangkat sampah itu pun dikira sebagai ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita memandang orang yang bekerja sebagai mengangkut sampah itu sebagai satu pekerjaan yang kita kata tidak ada pahala. Bayangkan jika tidak ada mereka, bagaimana kehidupan kita? Penuh sampah. Kalau kerja itu kadang kita pun tak dapat nak buat, penuh sampah, akhirnya akan datang penyakit. Mereka sanggup melakukan semua itu. Sebab itu Allah jadikan manusia ini dengan berbagai-bagai latar belakang kehidupan. Tak semua Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kepandaian satu bidang. Tak semua Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita kepandaian itu semuanya sama. Tidak. Saya selalu beri ingat dalam kuliah-kuliah saya ataupun
Di mana-manalah yang saya boleh sampaikan, kadang-kadang saya sampaikan, dalam keluarga jangan kita pandang rendah dia. Dalam keluarga kita, jika ada ahli keluarga kita yang tidak pandai seperti anak-anak yang lain. Contoh, kita ada 3 anak. Contoh, ada 4 anak. 3 anak. 3 anak, 2 anak belajar pandai. Allah bagi dia ilmu, kepandaian sehingga belajar sampai ke universiti ataupun ke luar negeri dan sebagainya. Akhirnya balik bekerja. Kerja jauh dari rumah kita. Termasuk pergi, ada yang kerja di luar negara pun ada. Ada kerja luar dan negeri kita pun ada. Dari rumah dia tu, jauh dari rumah tu. Di Kuala Lumpur, di Johor dan sebagainya. Ada. Sebab dia ada jawatan, dia ada pengalaman, dia ada kemahiran, dia bekerja. Kalau dia berkeluarga pun mungkin dia bawa keluarga dia ke sana. Kita sebagai ayah dan mak duduk di rumah kita ni lah, rumah usang, rumah pusaka ni. Ada 2 orang tu, dua orang anak kita tu, seorang doktor lagi, kerja jauh. Tak duduk dengan kita. Hari raya kadang-kadang sebulan sekali, 2 bulan sekali balik. Dan ada anak kita yang seorang ni belajar tak pandai. Ini saya ambil daripada kata-kata guru saya yang dulu. Masa saya kecil-kecil dulu, saya duduk dengar kuliah mengajak untuk guru dulu. Jangan kita memandang anak kita ini, membezakan anak kita. Kadang Tok Guru tu mengatakan tak, memang betul bagi saya sendiri. Memang betul. Kadang-kadang kita akan mati sebagai orang tua di atas pangkuan anak kita yang kita kata tak pandai tadi. Dia duduk dengan kita. Kita masa itu sedang uzur, tidak larat. Nak buat kerja tak larat. Kalau kerja bendang dulu ni, dia lah buat kerja bendang. Kalau zaman saya kecil-kecil dulu, kebau lah. Kebau. Belah kebau, mandi kebau, menyisiak, menggala. Yang lain-lain kerja lah, abang-abang dia kerja jauh. Dia tak pandai ni buat kerja bendang kita. Dia usahakan bendang ni. Duduk dengan kita. Kadang-kadang bila kita sakit waktu malam, kita sakit perut, dialah yang akan ambil minyak angin, sapu perut kita. Kadang-kadang dialah yang akan membawa kita pergi ke hospital. Dialah yang akan memanggil jiran-jiran kalau ada. Kalau rumah dekat dengan ada jiran-jiran. Anak yang tak pandai ni, yang kita kata anak kita yang tak pandai ni, yang kadang-kadang membeza-bezakan ni. Ada keluarga kadang membeza-bezakan. Tengok abang-abang hang semua nu kerjaan bakal nu. Hang saja duduk di rumah ni. Jangan sekali-kali kita keluar perkataan seperti itu. Ada hikmah segala apa yang Allah berikan. Kadang-kadang bukan kerana dia tak pandai, tidak. Tapi ada hikmah. Bukan dia tak pandai, dia pandai. Dia ada ilmu. Tapi mungkin Allah takdirkan kepada kita, dia nak duduk dengan kita. Pernah diberitahu bahawa pernah berlaku anak yang dia duk marah itulah dia mati di atas pangkuan anak dia waktu malam. Dan anak itulah yang mensyahadahkan, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu malam nak panggil anak jauh ni, bila tak boleh balik. Mana boleh balik dengan segera. Ni ayah dah keadaan sakit dah ni, mak dalam keadaan nazak dah ni. Contoh. Sebab itu kita yang bekerja ini, yang Allah SWT, jika Allah bagikan kita ada kerja-kerja ini, jika ada adik kita, jika ada keluarga kita yang tak bekerja dengan seperti kita, bantulah mereka. Bantu mereka.
Kita kalau kerja bulanan ni ada gaji bulanan-bulanan, balik tu bagilah dekat adik kita yang duk jaga mak kita, ayah kita tu. Apa salahnya? Dialah duk menjaga ayah mak kita waktu malam, kita duk tempat lain. Kita ni jauh ni nak balik 4 jam baru sampai, kadang 1 jam baru sampai, tengah 2 jam baru sampai. Waktu malam kita tidak tahu macam mana keadaan ayah dan mak kita. Mereka lah yang menjaganya. Jadi kita kena meraihkan mereka. Kita kena patut bersyukur kepada mereka. Sebab itulah kita jangan melihat satu perkara itu dari satu sudut. Melihat perkara itu dari pandangan mata kasar. Kita kena tengok dari pandangan dalaman, jangan pandangan zahir semata-mata. Ada hikmah Allah Subhanahu wa taala lakukan itu. Mudah-mudahanlah nanti insya-Allah saya akan sambung lagi tentang syarat untuk kita bertaubat kepada Allah, tertib-tertib. Kita nak melakukan taubat kepada Allah, semua kita nak bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan bila kita mengikut tertib-tertib dan perkara-perkara yang perlu dalam kita bertaubat kepada Allah ini, maka menjadi lebih mudah kepada kita. Sebab kita nak menjadi orang yang ada ilmu. Bila bertaubat, macam mana kita nak lakukan taubat itu? Sekarang ni kita sudah tahu beberapa perkara, kita amallah, mudah-mudahan menjadi bekalan kepada kita. Kerana perkara ini adalah perkara yang wajib kita lakukan. Taubat ni bukan kata sunat. Taubat ni perkara yang wajib, tanpa mengira kedudukan, tanpa mengira pangkat, tanpa mengira darjat, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira keturunan, tanpa mengira alim ke tak alim ke. Taubat wajib dia bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah setiap masa. Tidak ada manusia yang boleh mengatakan bahawa aku tidak lagi perlu bertaubat sebab aku tidak melakukan dosa. Tidak ada seperti itu. Dan jika ada manusia yang seperti itu, dia adalah kumpulan orang-orang yang riak dan wal'ayazubillah, dibimbang takut termasuk dalam kumpulan-kumpulan yang sesat. Ada ajaran-ajaran yang kadang-kadang dia nabi palsu, wujud nabi palsu, nabi Melayu. Ini semua tu dia kata dia maksum lah. Bila sebut nabi tu dia maksum lah. Dan kadang-kadang ada lagi yang pergi minta macam-macam ilmu kepadanya sebab dia dan nabi, ada kepercayaan dia. Dan timbul pula baru-baru ini tentang mimpi seorang perempuan. Ada juga pengikutnya yang kononnya akan berlaku haru-hara, Dajjal akan muncul, macam-macam. Dan ada pengikut, beribu-ribu pengikut. Ini sebab apa? Sebab ilmu. Mereka tidak ada ilmu. Bukan maknanya mereka itu jahil, tidak. Tapi ilmu yang sebenarnya yang mereka pelajari itu, mereka tidak menghayati dengan ilmu yang sebenar. Hanya sekadar bacaan segi luaran dan mungkin tanpa berguru. Terus mengikut. Sebab itu dalam kita belajar ini, jangan kita mudah tergoda. Kita jadikan diri kita ini orang yang nak menuntut ilmu, dan jika ada masalah yang apa pun yang tidak kita memahami dalam satu ilmu, kita berjumpa guru yang mursyid. Bukan jumpa sebarang guru yang kita percayai. Jangan tengok dia pakai serban tinggi, pakai jubah, terus kita kata dia guru. Bukan. Kita kena faham. InsyaAllah tuan-tuan lebih mengetahui. Dan janganlah mudah tergoda. Di akhir zaman ini banyak sangat tergoda. Banyak sangat ajaran-ajaran yang boleh menyesatkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita jalan yang benar, dan Allah jauhkan kita daripada jalan yang tidak betul. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika tunjukkanlah kami jalan yang benar itu benar, dan jauhilah kami daripada jalan yang salah itu. Salah, jangan kami mengikut jalan yang salah itu. Mudah-mudahan Allah SWT akan beri kebaikan
kepada kita, dan setakat inilah sekadar yang saya mampu untuk saya sampaikan. InsyaAllah saya cuba sambung lagi tentang masalah taubat ini. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah itu memang dari kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini untuk diri saya dan ahli keluarga saya dan adik-adik saya, dan kepada muslimin muslimat yang sudi nak mengambil ilmu ataupun nak mendalami ilmu, nak mengkaji apa yang saya cakap ini betul ataupun tidak, untuk jadi amalan dalam kehidupan kita seharian. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita. Allahumma amin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.